亲爱的天父，你的众儿女已经预备了心在你的面前。 Bapa di dalam surga, segenap anak-anakmu sudah mempersiapkan hati 要存着信心、谦卑的心和感恩的心来领受你所赐给我们的生命之道。 menurut iman, kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. 恳求真理的圣灵亲自来引导带领我们， Biar Roh-Mu yang kudus langsung memimpin kami. 被你自己的话语所感动、所激励，从而有力量能够照着你的心意去活。 Melalui firman-Mu yang berkuasa itu, Engkau menolong kami sehingga kami sungguh mempunyai kekuatan 你 untuk 赐福 melayani. 接下来的时间， Berkati waktu selanjutnya. 你使用你的2位仆人， Pakailah dua hamba-Mu. 祷告交托，奉主耶稣基督的名， Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 各位长辈、弟兄姐妹平安。 Salam sejahtera para rekan-rekan senior dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 大家知道，今年我们的主题是蒙福以祝福。 Tema kali ini, tahun kali ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. 我们怎样蒙福呢？ Bagaimana kita bisa diberkati? 我们已经蒙福，是吗？ Kita sudah diberkati, 已 betul 经在 kan? 基督里蒙福， Kita di dalam Yesus Kristus, kita sudah diberkati. 而且我们还有每一个主日还有机会来敬拜神、明白神的真理，这就是他对我们的祝福。 Dan setiap hari Minggu kita datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Ini adalah suatu berkat yang berlimpah. 当我们领受更多的真理的时候，也就更有力量去成为别人的祝福。 Pada saat kita menikmati firman Tuhan berlimpah itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. 那我们这一个月也是第一个月的主题是呼召与福音。 Dan tema pada bulan ini adalah panggilan dan Injil. 如果大家看教会1楼的那些标题，就知道这一些都是与福音有关的一系列的呼召。 Jikalau engkau melihat flyer yang ada di lantai 1, engkau akan melihat dengan jelas bahwa ini adalah mempunyai hubungan dengan panggilan dan Injil Yesus Kristus. 在第一个主日的时候有讲到神呼召我们与他同行。 Dan minggu pertama, tema adalah panggilan Tuhan untuk kita beserta berjalan bersama Tuhan. 在上一个主日、第二个主日，神呼召我们来信靠这个唯独的福音。 Dan minggu kedua, panggilan yang kita harus bersandar kepada satu-satunya juru selamat kita. 因为福音是罪人罪得赦免、蒙恩得救唯一的方法。 Karena Injil adalah satu-satunya cara manusia karenanya kita boleh diselamatkan. 是神的大能， Ini adalah kekuatan ada Allah. 也是他赐给我们得救唯一的办法。 Ini adalah satu-satunya cara. Karena Injil lah yang boleh menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. 唯有从上帝来的真正的福音，才能够拯救我们。 Hanya Injil Yesus Kristus kita baru boleh diselamatkan. 感谢上帝，我们今天在座的，还有线上的弟兄姐妹，只要你已经领受福音的人，你就已经得到了这样的福分。 Jikalau kita yang ada baik di gereja maupun di online, jikalau engkau sudah menerima Injil, engkau sudah mendapatkan bagian dari keselamatan 但是 tersebut. 我们领受这样的福分之后，要怎么样活呢？ Bagaimana kita hidup karena kita sudah diberkati, menikmati keselamatan tersebut. 那这就是今天的主题。 Dan hari ini adalah tema kita pada hari ini 今 pagi 天 ini, 的主题呢，就是神要呼召我们与福音相称。 yaitu panggilan di mana kita berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. 这个题目是来自于腓立比书1章27节。 Dan tema ini berlandaskan dari Filipi pasal 1 ayat 27. 大家看这节经文， Dan lihatlah ayat dari 1 Filipi 1 ayat 27. 我用的是和合本的修订版啊。 Dan yang dipakai adalah terjemahan khusus dari Mandarin. 那经文这样说： Dan demikian firman Tuhan. 最重要的是，你们行事为人要与基督的福音相称，这样无论我来见你们或不在你们那里，都可以听到你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为基督的信仰齐心努力。 Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 弟兄姐妹，我相信你们会觉得这个主题还有这个经文很容易明白，一看就明白，对吗？
Saya kira jikalau engkau melihat tema ini, maka sejenak kita akan melihat bahwa ini gampang untuk dimengerti. 很明显，神就是呼召我们要活得跟福音相称相配。 Sangat jelas sekali bahwa kita panggilan kepada kita harus sepadan dengan Injil. 一看就明白，还需要说吗？ Kita lihat sejenak sudah mengerti. Buat apa kita menjelaskan lagi lebih detail? 而且我等一下可能会说得很长，大家可能急着要跑了，不想听到了，急着要去行道。 Tapi sebaliknya malah saya akan menjelaskan lebih panjang. Mohon kesabaran untuk mendengar firman Tuhan. 一看就懂， Sekali melihat kita langsung mengerti. 可是我们都知道行出来不容易， Tetapi ironisnya adalah waktu kita melakukan itu tidaklah gampang. 很多时候都是这样。 Dan seringkali seperti itu. 我们读圣经、看圣经，听到好像我们都明白， Pada saat kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita gampang untuk mengerti. 但是行出来不是那么容易。 Tetapi pada saat kita mau melakukan itu sulit. 这就让我想起我在读辅导的时候， Pada saat saya mengerti hal waktu saya belajar tentang konseling. 我们班有一个同学，他常常很有感慨的说一句话，他说：“一听就懂，一做就废。” Dan dia mengatakan kepada saya, ada rekan mengatakan bahwa kalau kita dengar gampang, tapi pada saat kita melakukannya susah. 什么意思呢？ Apa artinya? 面对那些辅导的个案，听老师讲怎么做，一听就明白了。 Kalau kita pada saat belajar tentang subjek, tentang konseling, guru atau dosen menjelaskan itu, kita dengar langsung kita mengerti. 可是自己一做的时候就失败了， Tetapi pada saat langsung kita untuk melaksanakan itu sulit. 为什么呢？ Kenapa demikian? 这个道理大家都明白， Dan kebenaran itu teman-teman Justru- atau rekan pasti 就 ngerti. 是人的知和他所行的中间是有差距的。 Pengertian orang dan kelakuan orang ada suatu gap yang lumayan jauh. 而你要把所知的化成所行的，中间的关键就在于操练。 Mengerti dan melakukan ada sebuah jarak yang besar untuk kita bisa laksanakan. 不管是知识、技能还是技巧，你都需要通过反复的操练，你才能真正掌握。 Dengan apapun pengetahuan, teknik-teknik itu engkau perlu dilatih terus-menerus untuk bisa melakukannya. 而我们作为基督徒，我们的生命要成长，更是不能够缺乏操练。 Dan apalagi kita orang Kristen, hidup kita, rohani kita bisa bertumbuh, maka kita perlu dilatih. 这就是为什么我们要听到、要明白，而且不断的要去操练。 Seperti yang kita mengetahuinya, kita mengerti firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita harus melatih diri untuk melaksanakan firman 这就是 Tuhan. 上帝对我们的呼召。 Ini adalah sebuah panggilan dari Tuhan. 这节经文很简单， Dan ayat ini adalah sangat simple, gampang. 但是如果你真的仔细去思考的话，你会发现不简单。 Jikalau engkau dengan mendalam untuk memikirkannya, maka ini adalah hal yang tidak gampang. 要想明白这节经文，可以思考以下几个问题。 Dan jikalau kita mau mengerti ayat ini, ada beberapa poin yang harus kita renungkan bersama. 你读这个经文的时候，你会不会想，保罗说最重要的是，为什么说最重要的是呢？ Pada saat engkau membaca ini, Paulus menegaskan, mentitikberatkan hal yang utama, yang paling penting. 那说明他前面讲了1、2、3，接下来这个是最重要的，前面就没有这么重要，对不对？ Tetapi yang sebelumnya dibicarakan 1, 2, 3 itu menjadi tidak penting. Pada saat dia mengatakan ini adalah yang utama dan yang penting. 那最重要就意味着什么？你要特别留心，是不是？ Artinya kalau mengatakan ini yang utama dan penting, engkau harus konsentrasi untuk melihat ayat ini. 然后接下来就说，你们行事为人要与基督的福音相称。你们是指谁？跟谁说的话呀？这是。 Selanjutnya dia mengatakan engkau harus berpadangan, hidupnya harus berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. 而且保罗又为什么要讲这句话呀？ Kenapa Paulus mengutarakan hal tersebut? 如果你知道要行事为人要与基督的相称，你要知道怎么去做吗？ Jikalau engkau mengetahui bahwa hidupmu harus berpandangan dengan Injil Kristus, apa selanjutnya yang harus aku lakukan? 这就是我们需要思考和明白 Dan 的。 inilah harus kita renungkan bersama. 那首先，这个最重要的是这句话是什么意思呢？ Pertama adalah yang paling penting, maksudnya dari kalimat ini atau kata ini apa? 如果大家去读它的前文， Jikalau engkau membaca sebelum ayat-ayatnya dari ayat ini, 在腓立比书第1章18到26节这一段里面，你就会明白。 sebelum kau membaca ini di Filipi 1, sebelumnya 1, 2, 3 engkau akan mengerti. 保罗已经在前面说了，对于保罗来讲，无论我生死，都是为主。
Paulus dengan tegas mengatakan, apapun saya hidup atau mati, akademi Injil. 但是我为了教会，为了弟兄姐妹，为了你们，为了兼顾你们，我相信我还是会活着出来，能够亲自去兼顾你们。 Tetapi karena gereja Tuhan, karena Injil Tuhan, karena pelayanan saya kepada jemaat Filipi, maka saya punya kerinduan untuk bisa selamat keluar dari penjara ini untuk melayani engkau. 这样使你们的信心能够增长，使你们能够有喜乐。 Sehingga engkau imannya bisa bertumbuh dan hidupmu bisa bersukacita 接 adanya. 下来就说了这句话： Dan selanjutnya mengatakan 最 demikian. 重要的是，你们行事为人要与基督的福音相 Yang 称。 terpenting adalah hidupmu harus berpadangan dengan Injil Yesus Kristus. 什么意思？ Apa artinya? 意思是说我保罗来亲自来见你们，这个对你们是有益处的，是重要的。 Artinya Paulus datang untuk melihat kamu adalah hal yang sangat penting. 但是比牧者的关怀和兼顾更重要的是，你们自己行事为人要与基督的福音相称。 Tetapi hal yang paling penting waktu saya mendengar bahwa pada saat engkau dalam hidupmu sepadan dengan Injil Kristus, itu jauh lebih penting. 为什么？ Kenapa demikian? 因为保罗对于他们来讲只不过是外因，他们自己是内因。 Dan karena Paulus adalah orang luar dan mereka adalah orang di dalamnya. 内因才是决定作用，才是最重要的。 Ini hal yang sangat penting orang di dalamnya yang langsung berhadapan dengan hidupnya. 只要你们自己能够与福音相称，那么我来或者不来，你们都能够在福音里面站立得稳。 Jikalau engkau hidupmu boleh berpadangan dengan Injil Kristus, saya datang atau tidak datang bukan urusan yang penting. 哪怕面对逼迫也不害怕，甚至能够为基督受苦。 Meskipun engkau mendapatkan tekanan hidupmu, engkau bisa hidup berkorban bagi Yesus 这 Kristus. 就是他的下文所要表达的。 Ini adalah kalimat selanjutnya yang ingin Paulus tekankan. 那这里面说你们是指谁的？这话是对谁说的呢？ Dan kalimat engkau, kalian itu dia mau tujukan kepada siapa tuh engkau itu? 大家都知道，当然是对腓立比的信徒说的了。 Pasti kepada jemaat-jemaat Filipi. 那 Betul 他 kan? 们到底是什么样的人呢？ Dan orang Filipi, jemaat Filipi itu orang yang seperti apa? 大家你看保罗怎么称呼他们？ Dan Paulus bagaimana memberikan simbol kepada mereka 在 atau kalimat kepada 在这 mereka. 封信的一开始就称呼。 Dan kalimat pertama di dalam ayat Filipi 1 itu Paulus menyatakan jemaat Filipi adalah demikian. 他用了一个很关键、很重要的词，就是圣徒。 Dia memakai satu kalimat yang sangat penting yaitu orang-orang kudus. 你们行事为人要与基督的福音相称，你们圣徒要与基督的福音相称。 Hidupmu sepadan dengan Injil Kristus, engkau menjadi orang-orang kudus, harus berpadanan hidupmu dengan Injil Yesus Kristus. 你们不是普通人，你们是圣徒。 Engkau bukan orang biasa, engkau adalah orang-orang pilihan, orang-orang kudus. 圣徒的行事为人就应当与基督的福音相称。 Orang kudus yang hidupnya harus berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. 圣徒什么意思？ Apa artinya orang-orang kudus? 你看了这个字，你会想到什么？ Dan waktu saat kau melihat kalimat atau kata orang kudus ini, 你会想到圣人吗？ apakah engkau memikirkan orang kudus ini ada orang-orang yang kudus sekali? 像中国的孔子， Seperti di Tiongkok ada namanya Confucius. 还是圣经或者是历史上的那些属灵伟人？ Apakah ada orang-orang yang di dalam Alkitab ada orang-orang yang betul-betul orang-orang hebat, 保罗， kudus? 比如说保罗， Seperti Paulus, 比如说现在的这个近代的这个德兰修女 seperti ada Teresa， seorang Teresa. 你想到圣徒就会想到这些人吗？ Apakah pada saat kau memikirkan orang kudus itu muncul dalam benakmu adalah orang-orang kudus seperti Mother Teresa ataupun Paulus dan lain-lain? 圣徒到底是指谁呢？ Orang kudus ini ditujukan seperti orang apa? 保罗告诉我们，腓立比教会的弟兄姐妹，他们都是圣徒。 Paulus mengatakan kepada kita bahwa seluruh jemaat Filipi adalah orang-orang kudus. 圣徒就是在耶稣基督里靠着福音蒙恩得救的人。 Orang-orang kudus adalah hidupnya bersandar kepada keselamatan dari Injil Yesus 是 Kristus. 上帝从罪恶当中把他呼召出来，分别为圣，永远归属于上帝的一群人。 Yaitu orang-orang dipanggil dari dosa dan hidupnya dikuduskan untuk menjadi orang-orang yang menang di dalam hidupnya. Itu 这样 orang 的 kudus. 人就是真正圣洁、永远属于上帝的人， Orang-orang ini adalah selamanya adalah kudus dan selama-lamanya adalah milik Yesus Kristus. 这就是圣徒。 Ini adalah orang-orang kudus. 他到底是指谁？ Siapakah gerangan orang kudus itu ditujukan? 就是指你和我们这些真心相信、接受耶稣的人。 Yaitu
Anda dan saya yang betul-betul berpananan hidupnya, yang hidupnya menyerahkan seluruhnya bagi Yesus Kristus. 所有真基督徒都是圣徒。 Setiap orang-orang Kristen sejati adalah orang-orang kudus. 弟兄姐妹，感恩吗？ Apakah dengan demikian kita sangat bersyukurkah? 大家来看， Coba kita lihat 保罗怎么说？ Paulus bagaimana menyatakannya. 这个话是对哥林多教会的信徒说的。 Dan kalimat ini dia nyatakan kepada jemaat di Korintus. 你们以前有人犯很多各样的罪， Engkau berapa orang ini dulu mengalami banyak dosa-dosa. 但是当你们信耶稣之后，你们现在已经成圣，已经称义了， Tetapi pada saat engkau percaya pada Yesus Kristus, engkau sudah dikuduskan, dibenarkan. 已经罪都洗干净了。 Dan dosamu sudah dibersihkan. 这是很重要的一节经文。 Ini sebuah kalimat atau ayat yang sangat penting. 他告诉我们， Dan dia mau mengatakan kepada kita. 一个人罪得赦免、蒙恩得救、称义成圣，是当他真心认罪、接受耶稣的那一刻，同时发生的。 Seorang yang diselamatkan, yang dikuduskan, yang dipisahkan dari dosa, karena dia pada saat itulah dia bersungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. 只要真心认罪、接受耶稣作为灵魂的救主和生命的主的时候，他就已经成圣、已经称义了。 Seorang yang sungguh-sungguh mau menyambut Yesus sebagai juru selamat, dia sungguh-sungguh orang ini sudah dikuduskan dan menjadi orang-orang yang Kristen sejati. 所以成圣不是因为人做了什么，而是因为神做了什么。 Dikuduskan bukan karena manusia sudah melakukan sesuatu, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita. 真正从本质上人能够成为圣洁的人，是因为耶稣基督他的宝血、他的救赎。 Esensi hidup kudus adalah bagaimana Yesus Kristus melalui penyalipannya, penyuciannya, dia menyelamatkan kita. Itu esensi yang sebenarnya. 这个不是因为人做了任何的善行，他能够换得来的。 Ini bukan karena manusia sudah melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang baik, sehingga dia bisa menjadi orang-orang kudus. Bukan. 大家都知道，哥林多教会的弟兄姐妹，他们当时发生了非常大很多的问题。 Dan kita tahu bahwa jemaat di Korintus mengalami banyak hal-hal yang persoalan yang pelit. 比如说两个很离谱的问题， Suatu hal yang sangat sederhana, yang lucu adanya. 有基督徒跟他的后妈同房， Ada orang Kristen di jemaat itu, dia itu bisa melakukan hubungan seksual dengan mama itu mama mertuanya ataupun mama angkatnya. 然后信徒与信徒彼此告状，告到不信耶稣的人面前。 Dan orang yang percaya saling mengadu ke pengadilan kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang kafir. 弟兄姐妹，假如我们身边有这样的人，你心里会看他是圣徒吗？ Jikalau engkau di samping kita melihat orang-orang seperti itu, apakah kita menganggap mereka itu adalah orang-orang kudus? 当我们犯罪在罪恶当中的时候，你看自己是圣徒吗？ Jikalau engkau berdosa, berbuat dosa, apakah engkau melihat maka engkau adalah orang-orang kudus? Tanda tanya. 但是保罗称呼他们是圣徒。 Tapi Paulus mengatakan mereka adalah orang-orang kudus. 他在书信一开始就指出这一点。 Di dalam kalimat pertama di dalam suratnya dia sudah menyatakan orang-orang kudus. 神的教会在耶稣基督里面成圣蒙召做圣徒的人， Dan gereja kudus Tuhan semua diberkati, dikuduskan, mendapatkan berkat dari Tuhan. 这个就是你们所拥有的珍贵的身份。 Ini adalah sebuah simbol status yang sangat penting dan bernilai. 这个是在你信耶稣的时候就已经得到了的。 Inilah sudah mulai pada saat engkau mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai 这个是神迹， Ini adalah suatu mukjizat. 不需要你做什么就能够一生所有的罪恶能够得赦免。 Engkau cuma diam, tidak melakukan apa-apa, engkau sudah menjadi orang-orang kudus. 我们已经是圣徒， Kita sudah menjadi orang-orang kudus. 所以保罗在对哥林多教会的弟兄姐妹，他不是先责备他们，让他们是要让他们认识到自己珍贵的身份。 Dan Paulus mengatakan mau mereka jelas status begitu berharganya dari jemaat Filipi. 虽然他们还是有很多的罪， Meskipun mereka banyak sekali dosa-dosa. 但是他们在基督里面是圣徒， Tetapi di dalam Yesus Kristus mereka disebut dengan orang-orang kudus. 是已经成圣的地位。 Mereka sudah dikuduskan dalam statusnya. 他们在这个就在意味着在基督里面已经胜过罪恶、撒旦和死亡。 Ini mempunyai arti bahwa di dalam Yesus Kristus dia sudah memenangkan pertempuran dengan kuasa iblis dan maut. 就意味着他们是圣洁无罪、永远归属于上帝的一群人。 Artinya dia sudah dikuduskan, dia tidak lagi berdosa dan selama-lamanya dia milik Yesus Kristus. 听到这里，弟兄姐妹，可能有一人会有困惑。
Jikalau kita mendengarkan seperti itu, kita mulai agak bingung. 如果人一信耶稣都成圣徒了，那为什么圣经还要讲说你要追求圣洁，你要圣洁，你要圣洁呢？ Jikalau kita sudah percaya Yesus Kristus, sudah dikuduskan, kenapa berapa ayat terus menekankan hidupmu harus kudus, hidupmu harus kudus? 大家看，你要圣洁，是不是？ Seperti ayat ini. 大家看， Seperti 是不是要 lihat 追求 lagi 圣洁？ ayat-ayat ini. 是不是要追求圣洁？ Dan di ayat Tesalonika juga mengatakan kita harus menuntut untuk kekudusan hidup. 你已经圣洁了，但是又要追求圣洁，因为实际上你还是不圣洁，还有很多的罪。 Engkau sudah dikuduskan, tetapi nyatanya di dalam hidupmu banyak perlu dosa. Engkau perlu terus-menerus mengejar kekudusan. 我就会记得我曾经在上大学的时候，被一个异端他问得我心里发慌。 Pada saat saya di perguruan tinggi ada seorang bidat bertanya kepada saya sehingga saya itu berbinar-binar 那个 terkejut. 时候我没有读神学，我对真理还不是很明白。 Pada saat itu saya belum belajar teologi, saya nggak begitu mengerti. 他怎么问你呢？ Dia bertanya begini, 他问我，他说：“你信耶稣了没有 engkau sudah percaya Yesus?？” 我说：“我信了。” Saya percaya Yesus. 那你相信信耶稣的时候，是不是罪全部都赦免了？ Engkau percaya bahwa percaya Yesus seluruh dosamu diampuni? 是啊，我当然相信啦。 Iya, saya percaya. 那你信耶稣之后还有犯罪吗？ Jikalau engkau percaya Yesus, apakah engkau masih berdosa? 他这样一问，我就愣了一下。 Dia bertanya begitu, saya terdiam. 我说：“有啊，我还是有犯罪啊。 Saya masih berbuat dosa. ”那你有没有罪？ Engkau berdosa gak? 弟兄姐妹，当你犯罪的时候，你还有没有罪？ Engkau pada saat engkau berbuat dosa, apakah engkau masih berdosa? 有啊，你犯罪的时候当然有罪啊，那不然犯的罪是假的吗？ Engkau berbuat dosa, pasti engkau berdosa. Apakah itu sebuah kepalsuan berbuat dosa? 你信耶稣，罪全部都赦免了，然后你犯罪，现在又有罪，那你到底是有罪还是没有罪？ Engkau percaya Yesus, seluruh dosamu diampuni. Tetapi engkau berbuat dosa lagi, engkau berdosa lagi. Apakah engkau sekarang orang berdosa atau bukan? 弟兄姐妹，这个就是神学当中我们需要明白的一个很重要的， Ini sebuah masalah teologi yang harus kita mengerti. 就是成圣，它有决定性的成圣，也有持续性的、渐进性的成圣。 Kekudusan itu ada disebut dengan kekudusan absolut dan kekudusan yang bersifat progresif. 我们信耶稣的时候，就已经罪得赦免，已经是圣洁的人。 Kita percaya Yesus Kristus, kita sudah sungguh-sungguh diampuni dosa kita. 这个是地位上的， Ini sebuah status 这个是决 kekudusan. 定性的， Itu satu absolut yang pasti. 表示上帝的救恩是可靠的。 Dan mengartikan bahwa keselamatan dari Tuhan itu dapat dipercaya. 但是我们信耶稣之后，我们还活在肉体当中，还是有软弱，还是避免不了心思意念、言行举止会犯罪得罪神。 Tetapi kita hidup dalam dunia ini, kita punya pikiran, tingkah laku, dan sebagainya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. 这个是表示我们有生之年，我们在肉体活着的时候，我们这个生命还有一个成圣、更加像耶稣的过程。 Oleh sebab itu kita perlu di dalam hidup kita itu proses pengudusan diri. Sehingga kita lama-kelamaan bisa seperti Yesus Kristus. 这就是我们唱的诗歌，常常唱我们要更加像主耶稣，对不对？ Apa sebuah pujian mengatakan kita mau lebih serupa dengan Tuhan Yesus. 大家，但是你不要混淆了， Tetapi jangan mensepelekan. 不是靠着我们能够成圣，将来能够去天堂。 Jangan mengatakan bahwa karena bersandar pada diri kita, bahwa kita bisa dikuduskan untuk datang ke surga. 大家明白了呀？ Mengerti ya? 啊，是因为我们信耶稣，罪得赦免，我们能够去天堂。 Itu semua kita bisa ke surga karena kita percaya Yesus Kristus. 但是我们信耶稣之后，我们还有这个责任，应该要追求成圣，越来越像主。 Kita sudah percaya Yesus Kristus, kita masih punya tugas untuk hidup kudus. 这就是为什么腓立比教会的弟兄姐妹，其实上他们很好，但是保罗还是要这样教导他们。 Ini seperti yang digambarkan di dalam jemaat Filipi. Sebetulnya mereka pada umumnya sudah baik. Tetapi Paulus menekankan untuk 那 hidup suci, 他所 kudus. 教导的话到底是什么意思呢？ Apa yang diajarkan dan artinya apa di dalam pengajaran dari Rasul Paulus? 他说：“你们行事为人要与基督的福音相称，到底是什么意思呢？ Apa artinya di dalam kehidupanmu, hidupmu, engkau hidup harus berpadanan dengan Injil Kristus. 那了解这节经文，这一句话的意思呢，要了解它的原文。 Dan jikalau engkau mau mengerti kata ini, kau harus mengerti bahasa aslinya. 它的原文表达的这个行事为人是，实际上是一个做公民的概念。
Jadi hidupmu berpadanan itu artinya punya arti kita menjadi warga negara, warga gereja, warga negara. 不但在1章27节，还有在3章20节也出现了这个做公 Bukan 民 di 的概念。 ayat 127, 320 pun muncul kalimat ini. 公民这个概念是什么意思呢？ Dan warga itu punya arti atau pengertian seperti 这 apa? 个是一个政治性的词， Warga negara itu punya arti yang secara politis. 因为地上的每一个国家都有他做公民都有他的国籍。 Di dalam di bumi ini pasti ada warga negara dan dia menjadi warga negara tertentu. 而当时的菲利比教会的弟兄姐妹，绝大部分都是罗马公民，他们以他们罗马公民的身份很是为荣啊。 Orang Filipi pada saat itu adalah orang di bawah kekuasaan kekaisaran Roma dan mereka menjadi warga negara Roma dan mereka sangat-sangat sekali bangga menjadi warga negara Roma. 但是保罗在这里要提醒他们的是，你们的身份还有一个更重要的身份是天国的公民。 Tapi Paulus mau menekankan, menjelaskan, mengingatkan bahwa statusmu yang lebih penting adalah engkau menjadi warga surgawi. 你们是圣徒，是天国的公民，所以你们行事为人要与基督的福音相称。 Engkau warga surgawi. Oleh sebab itu, maka hidupmu harus berpadangan dengan Injil Yesus Kristus. 为什么这么说呢？ Kenapa ngomong seperti itu? 因为公民就意味着你有权利，同时也有义务。 Dan warga negara artinya kamu punya hak dan kewajiban. 权利就是那你作为天国的公民，你已经拥有了这个属天的福分，对不对？ Pada saat kamu mendapatkan hak nih, kamu menikmati segala kebaikan dari warga surgawi itu tersebut. 所以你应该要有属天子民、天国公民、天国子民的那种荣誉感。 Engkau harus merasa sebuah status warga surgawi itu ada rasa mulia dari statusmu itu sendiri. 不单是地上你作为罗马公民的那种好像优越感，哎呀，看其他国家的人看不起。 Bukan seperti engkau menjadi hanya seperti warga negara Romawi, engkau merasa kau lebih dari warga negara lain saja. 这种天国公民珍贵的身份背后的荣誉感，对于我们建立我们心里面内心深刻真正的自尊非常的重要。 Dan menjadi warga negara surgawi, kita mempunyai sikap bahwa kebanggaan status kita ini menjadi hal yang sangat penting. 我们的尊严是建立于我们这种珍贵的属天的身份。 Dan kebanggaan kita itu dibangun berdasarkan warga surgawi tersebut. 你就不会再看不起自己， Dan engkau tidak merendahkan diri sendiri. 你也更不应该看不起其他任何弟兄姐妹。 Dan juga tidak merendahkan lebih kepada saudara-saudara seiman kita. 因为我们有共同的属天的珍贵的身份， Karena kita mempunyai status bersama menjadi warga surgawi. 而这个珍贵的身份背后，同时所承担的责任是什么呢？ Apa status kita? Kewajiban kita menjadi warga surgawi. 就是行事为人要与基督的福音相称。 Yaitu hidupmu berpadanan dengan Injil 也就 Yesus 是说， Kristus. 你要活得跟你的身份相对称。 Yaitu engkau harus berpadanan hidupmu sesuai dengan statusmu. 这就是这句话的它的意思。 Ini arti daripada kalimat ini. 那接下来后半句话什么意思呢？ Dan selanjutnya apa artinya kalimat ini? 后半句话按照原文的话，它表达了2个很重要的意象，图画啊。 Dan di dalam kalimat selanjutnya, dalam bahasa aslinya ada 2 hal gambaran yang sangat penting untuk kita 这一 lihat. 段文字很容易明白，都读得懂。 Dan kata ini sangat mudah untuk dimengerti. 但是它的原文表达了2个图画， Tetapi di dalam bahasa aslinya ada 2 gambaran yang ingin ditonjolkan. 一个图画就是像那个军队的士兵一样在那里站岗， Yaitu seperti seorang prajurit yang dia bertegak berdiri. 然后呢奋勇抗敌。 Yaitu dengan gagah berani untuk melawan musuh. 另外一个图画呢，就是像那个参赛的那个队伍啊，他们同心协力，一同争取得到那个目标， Seperti 那个胜利。 gambaran kedua adalah seorang yang dari siap-siap berlomba di arena atletik untuk mendapatkan juara sasaran tersebut. 因为我们不懂希腊文，所以我们读不出来。 Kita nggak ngerti silawan. 对， Oh, kita tidak mengerti bahasa Yunani, maka kita tidak bisa membacanya keluar. 但是当时的弟兄姐妹，他们一读就明白。 Tetapi saat orang itu membaca bahasa Yunani, dia langsung mengerti. 保罗是要告诉他们，你要像那些
那个士兵一样，还有像那个参赛的人一样，同心努力去得胜。Paulus mau mengatakan kepada jemaat Filipi, engkau harus seperti prajurit yang tegak berdiri dan juga seorang atlet yang sudah siap-siap untuk berpacu untuk mendapatkan kemenangan. 为什么得胜？ Mengapa bisa mendapat kemenangan? 为了基督的福音。 Itu semua demi Injil Yesus Kristus. 如果你们能够这样做的话， Jikalau engkau bisa melakukan hal tersebut, 你们就不会害怕逼迫。你们就不会害怕逼迫。 engkau tidak akan takut untuk dianiaya. 你们能够在逼迫当中站立得稳， Engkau di dalam aniaya engkau tetap bisa teguh berdiri 而且能够与基督一同受苦， dan boleh bersama-sama dengan Yesus Kristus menderita. 而且用你这种见证来证明你是属天的，你是得救的人。 Dan dengan sikap seperti itulah engkau menjadi kesaksian bagi orang banyak. Engkau adalah milik sorgawi. Engkau adalah milik Yesus Kristus. 这个就是接下来27章下面一段话所要表达的意思。 Ini yang ayat selanjutnya di dalam Filipi 1:27 ingin nyatakan kepada kita. 那保罗为什么要这样对他们说呢？ Kenapa Paulus mau mengatakan kepada jemaat seperti itu? 你们行事为人要与基督的福音相称。 Engkau hidupmu harus berpadan dengan Injil Yesus Kristus. 我们人有时候容易想多了，而且是容易想负面的，然后反着想。 Orang seringkali banyak pikirnya terlalu banyak dan juga memikir hal-hal yang negatif di baliknya itu. 那肯定是因为你行得不好，跟福音不相称，所以保罗这样说你咯。 Engkau karena hidupmu tidak berpadanan, maka Paulus mengatakan hal ini kepadamu, mengingatkan kepada jemaat Filipi. 但是事实上不是的。 Tetapi sebenarnya terjadi di jemaat Filipi tidak demikian. 腓立比教会的弟兄姐妹，他们行事为人，他们的福音、他的信仰的见证非常的好。 Jemaat Filipi di dalam hidupnya berpadangan Injil Kristus, di dalam imannya, hidupnya sungguh-sungguh boleh menjadi saksi bagi Tuhan. 保罗不是要批评、要责备他们， Paulus bukan mau mengkritik mereka. 相反，这一群人是保罗的心上人。 Sebaliknya bahwa jemaat Filipi adalah kekasih dari Paulus. 是保罗心里面长久以来非常大的安慰和支持。 Ini adalah sebuah dukungan, penghiburan selama ini di dalam penginjilan oleh Rasul Paulus punya jemaat seperti di Filipi. 但是即使是这样，保罗还这么严肃的教导他们：你们行事为人要与基督的福音相称。 Meskipun demikian, Paulus tetap mengingatkan kepada mereka, engkau hidupmu harus berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. 这就意味着，哪怕我们的信仰很好，我们很爱主，但是我们仍然要领受这句话。 Meskipun kita dalam iman kita baik, hidup kita itu betul-betul berpadanan, tetapi kita harus mengingatkan teguran, ingatan dari Rasul Paulus seperti itu. 那保罗说这句话大概是什么原因呢？ Dan Paulus menyatakan itu punya maksud apa? 我想有3个原因。 Ada 3 maksud. 第一个，这是命令， Satu, pertama ini adalah perintah. 命令是出于权柄，你没有什么理由可讲的。 Perintah itu adalah sebuah kekuasaan kita tidak bisa mengabaikan. Harus ikut. 意味着 taat. 你就要听从。 Engkau harus taat mengikutinya. 保罗他的身份是什么？ Paulus statusnya sebagai 他是 apa? 基督的仆人， Dia adalah hamba Yesus Kristus. 他是使徒， Dia adalah seorang rasul. 他是腓立比教会的创建人， Dia adalah seorang pendiri gereja Filipi. 他是他现在写信要说话的这一群人的牧者。 Dia adalah gembala yang menulis suratnya kepada jemaahnya di Filipi. 虽然他自己牧养他时间很短，大部分时间是路加在牧养他们。 Penggembalaan Rasul Paulus pada gereja di Filipi singkat karena lebih banyak dilakukan oleh Lukas. 但是他有足够的权柄和资格说这句话。 Dia punya hak dan kekuasaan untuk menyatakan kalimat ini. 原文表达的就是一种命令，命令他们，要求他们行事为人要与基督的福音相称。 Bahasa asli ini mengandung perintah kepada mereka untuk hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. 他要求他们要活出天国公民该有的生命和生活。 Dan memerintahkan jemaat Filipi hidup sepadan dengan warga surgawi. 第二，这是呼召。 Yang kedua adalah panggilan. 我已经在前面花了比较多的时间介绍，因为那个是成圣的呼召。 Dan yang depan saya dengan panjang lebar menyatakan tentang panggilan karena itu adalah panggilan yang bersifat kudus. 保罗在命令他们，在要求他们，在呼召他们，要活得跟福音相称。 Paulus memerintahkan, mengingatkan kepada mereka dan memanggil mereka untuk hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus 这 Kristus. 是一句我们现代人很不喜欢的说教性的话，对吗？
Inilah sebuah kalimat yang untuk saat ini orang tidak suka karena itu bersifat memerintah. 但是大家不要忘了，保罗说教的背后是他的榜样，他的身教。 Jangan lupa, Paulus memerintahkan itu, memanggil kita itu karena Paulus meneladani hidupnya seperti itu. 使徒保罗真的是效法耶稣， Dan Paulus itu meneladani Yesus Kristus. 他教导别人说的话，首先就是他自己先做的。 Paulus menyatakan, memerintahkan orang melakukan ini, tapi sebelumnya dia sudah full melakukannya. 因为这个才有真正的权柄。 Dengan demikianlah dia punya kekuasaan untuk dan kekuatan. 那保罗他的身教是怎么样的呢？ Bagaimana dengan kehidupan Paulus? 他自己为了基督、为福音被囚啊、坐牢啊。 Dan diri Paulus itu karena Injil dia ditangkap, dipenjarakan. 他在坐牢的时候写信，不是说自己怎么多么苦多么苦，反而是为他们祝福，为他们代祷。 Pada saat dia di penjara, dia tidak menuliskan bahwa bagaimana dia menderita tidak itu, tapi dia memberikan penghiburan kepada jemaatnya. 而且他自己对他来讲，他也说明了他无论生死都是为了基督，为了福音呢。 Dia malah mengatakan hidup mati aku demi Injil. 而且他活着就是要让基督显大。 Dia hidup ini untuk menjadi Yesus lebih besar dan muliakan Yesus Kristus. 而且前面这一段经文让我们清楚的看到保罗在向他们表达，他就是为基督、为福音、为你们、为教会而活。 Dan apa yang dicatatkan dalam ayat-ayat tadi yang kita baca bahwa dia demi Injil Yesus Kristus oleh sebab dia hidup dan melayaninya. 这个就让我想起在沙拉读书的时候，沙拉的墙上就有这几句话：为基督、为教会、为世界。 Seperti yang waktu saya belajar sekolah itu ada tulisan bahwa demi Yesus Kristus, demi dunia ini. 让我 Untuk 很 hidup. 感动。 Saya sangat terharu 这不 membaca. 单是神学生、神的仆人的使命，也是我们每一个基督徒的使命。 Ini bukan saja sebuah amanat daripada seorang hamba Tuhan, panggilan hamba Tuhan, tapi juga menjadi panggilan dari semua jemaat-jemaat Tuhan. 基督已经为我们而死，我们这些人就是为基督、为福音、为灵魂而活。 Karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita, maka kita layaknya, seyogyanya untuk hidup berpandangan, hidup meresponi panggilan itu demi kerajaan Yesus 腓立比 Kristus. 教会的弟兄姐妹非常清楚保罗的使命、他的呼召和他真正活出来的活生生的榜样和见证。 Dan kita melihat bahwa jemaat Filipi sangat jelas dengan panggilan dan juga perintah dari Rasul Paulus karena dia mau hidup sepadanan dengan Injil Yesus Kristus. 所以这句话他们是甘心领受的。 Oleh sebab itu kalimat nasihat ini dan panggilan perintah ini mereka begitu mau menerima dengan sukacita. 第三是因为这是当时环境的需要。 Dan ketiga alasannya adalah itu karena keadaan yang mengharuskan. 大家都知道，这个初期教会面对罗马帝国的这个独裁统治，常常有逼迫。 Kita tahu bahwa gereja mula-mula banyak sebenarnya tekanan daripada orang-orang kafir. 而当保罗写信给腓立比教会的弟兄姐妹的时候，他们当时也正在遭受逼迫。 Dan pada saat Paulus menulis kepada jemaat Filipi, saat itu mereka mengalami tekanan daripada penguasa. 面对逼迫，面对苦难，你哪里有力量？你怎么样去站立得稳？怎么面对呢？ Pada saat kita mengalami penganiayaan, tekanan dari penguasa, bagaimana kita bisa tegak lurus, betul-betul kuat untuk tegak berdiri, untuk menjadi saksi Tuhan. 最重要的、最根本的、最大的力量就是基督和他的福音。 Yang paling penting adalah bahwa Yesus Kristus itu sendiri. 所以保罗才这样劝他们： Dan barulah Pak Paulus menyatakan, menasehati 你们 kepada 作为 jemaat 圣徒， Filipi. 作为天国的公民，你们已经领受了这样的福分，所以你们就要靠这个站立得住。 Oleh sebab itu karena engkau menjadi warga surgawi, engkau sudah menjadi orang kudus, maka engkau harus melakukan ini, boleh sungguh-sungguh menjadi saksi bagi Tuhan. 哪怕在逼迫当中受苦，你也有力量，甘愿为主受苦。 Engkau pada saat ditekan, dianiaya oleh penguasa pun, engkau rela menderita bagi Yesus. 因为曾经基督为你受苦，为你而死。 Karena pernah Yesus itu karena engkaulah dia juga menderita, dianiaya 而 dan 且 bahkan 当 disalib. 你愿意受苦、面对逼迫的时候，就能够证明你是得救属天的子民。 Pada saat engkau mau rela menderita
karena Yesus Kristus itu menjadi saksi bahwa engkau sungguh-sungguh menjadi milik Yesus Kristus. 而且保罗在这段接下来经文当中，他还告诉我们，其实上为基督受苦是上帝给我们的恩典和特权。 Kita boleh dianiayai, menderita pada Yesus itu semua adalah karunia dan anugerah Tuhan sendiri. 而且我们根据保罗的思想也知道，与基督一同受苦。当你受苦的时候，你就能够体会，你就能够去体验基督他自己曾经所受的苦。 Dalam teologi Paulus mau mengatakan bahwa kalau kita betul-betul pernah menderita bersama Yesus Kristus, maka kita pasti mengerti bagaimana Yesus Kristus itu menderita bagi kita. 而且将来会跟基督一同得荣耀。 Dan selanjutnya kita bisa bersama-sama Kristus Yesus untuk menjadi mulia. 所以这句话是很重要的，也是当时腓立比教会的弟兄姐妹所需要的。 Ini kalimat-kalimat yang sangat penting di mana jemaat Filipi sangat membutuhkan 我相 nasihat 信 seperti 也是历世历代众圣徒，包括我们这些弟兄姐妹所需要的。 Dan ini juga penting yang kita butuhkan dari gereja selama ini dan juga gereja saat ini. 也许我们没有那种硬的逼迫，但是我们也有很多软的逼迫。 Kita mungkin tidak punya tekanan yang berat, ya, tapi kita punya tekanan yang ringan-ringan yang selalu kita hadapi dalam hidup ini. 我们有很多的试探、引诱，甚至在自己的罪当中，你怎么样去面对呢？ Hidup kita sering banyak cobaan, banyak godaan. Bagaimana kita meresponin semua godaan dan cobaan ini? 我已经信主了很多年，我的生命要怎么样成长呢？ Saya sudah percaya pada Yesus, menjadi anak Tuhan. 我的生命要怎么样成长呢？ Bagaimana hidup saya itu boleh bertumbuh? 我要怎样活得越来越像耶稣呢？ Bagaimana hidup saya itu lebih menyerupai Yesus? 啊，这个就是我们需要思考的，怎么样活出来？ Ini ada beberapa prinsip yang harus kita 行事为人要与 tahu. 基督的福音相称。 Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut. 那这个呢，在保罗的书信里，每一卷书信都有很多具体的教导。 Di dalam semua tulisan Paulus kepada jemaatnya itu banyak pengajaran tentang prinsip-prinsip yang dituliskan. 不过对于腓立比书来讲，你从1章27节一直读到最后，也有很多的教导。 Dan di dalam Filipi ini dari ayat pertama sampai yang terakhir itu banyak pengajaran-pengajaran mengenai prinsip-prinsip kita hidup berpadanan ini. 如果你要明白具体怎么去做，你就去读那个腓立比书。 Jikalau engkau mau secara mengerti prinsip-prinsip ini, coba dibaca habis kitab Injil Filipi ini. 也鼓励大家参加腓立比的这个查经啊，做个广告。 Dan sedikit iklan bahwa saudara diajak untuk ikut PA mengenai surat Filipi. 这一卷书真的很宝贝。 Dan surat ini sangat berharga. 我只提其中第3章里面非常重要的一点。 Saya hanya menyebutkan pasal ketiga yang punya titik sentral yang penting. 如果大家还有印象的话， Jikalau masih kebayang mengerti 保罗 tentang 在 itu, 第3章当中，劝勉弟兄姐妹也不要靠着肉体去喜乐，只是以基督为至宝。 Paulus menekankan bahwa jangan engkau bersandar kepada kedaginganmu itu untuk bersukacita, tetapi bersandarlah kepada Yesus Kristus untuk hidupnya bisa bersukacita. 什么意思？ Apa artinya? 基督就是你追求的目标。 Yesus Kristus ada target, sasaran dari hidupmu. 你怎么追求？ Bagaimana engkau menjalankan target tersebut? 忘记背后，努力面前，向着基督，就是这个标杆直跑。 Yaitu kita targetnya adalah kita melupakan yang belakang, khusus prioritaskan ke depan dan begitu berusaha terus untuk mencapai tujuan untuk mendapatkan berkat. 基督就像你一心想要追求的那个爱人。 Yesus itu seperti orang yang engkau cintai, engkau terus mau mengejar dia. 你要用你全身心、一生所有的所付出的代价去追求得到它。 Engkau harus dengan segenap hatimu, seluruh hidupmu untuk mengejar, untuk mendapatkan Yesus Kristus. 因为你拥有了它，就拥有了一切。 Jikalau engkau memiliki Yesus Kristus, engkau akan memiliki semuanya. 因为你得到永生天国的福分，将来的奖赏，与主同在永远的福乐，都是因为基督。 Engkau diselamatkan, engkau mendapat bagian dari keselamatan surgawi ini. Maka seluruh bagian itu akan menjadi bagianmu bersama-sama dengan Yesus Kristus. 那么，如果要总结腓立比书当中的原则，有2个。 Dan untuk menyimpulkan prinsip-prinsip dari
Filipi ini ada dua hal, 第一个就是在基督里靠基督， yaitu di dalam Kristus mengandalkan, bersandar kepada Kristus. 为什么呢？ Kenapa demikian? 因为我们要清楚自己的地位和身份，然后呢，又要依靠基督，才能够活出来像基督。 Karena kita harus jelas status kita, dan dengan demikian kita harus bersandar mengandalkan di Tuhan Yesus. 这就是为什么腓立比书当中出现的词最多的就是基督，不是喜乐。 Oleh sebab itu kenapa di dalam Filipi itu muncul kalimat yang terus-menerus bukan sukacita tetapi Yesus Kristus. 第二个原则就是量力而行， Yaitu hidup sesuai dengan kemampuan Anda. 这个原则出现在3章16节。 Yang itu muncul prinsip ini muncul di ayat pasal 3 ayat 16. 你的信仰，你对主的认识，你心里面的力量到了什么地步，你就照着什么地步去行就好了。 Tetap baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. 神没有要求我们逞强， Tuhan tidak mau kita itu super 勉强自己呀。 atau memaksa diri. 大家都知道，我们基督徒活在世界上，特别是现在这个时代，要成为美好的见证很不容易。 Kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia sekarang ini mau menjadi orang bersaksi bagi Tuhan itu bukan hal yang mudah. 因为这现在的世代充满了各种各样的试探和诱惑。 Karena di dalam zaman sekarang ini penuh dengan cobaan, godaan dan lain-lain. 然后也有可能临到我们身上的逼迫。 Dan juga mungkin ada penganiayaan di dalam hidup kita. 魔鬼他用3招打败所有人。 Iblis hanya pakai 3 jurus untuk menaklukkan kita. 眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲。 Yaitu kelemahan tubuh kita, daging kita, kelemahan dari pikiran kita dan juga kesombongan diri kita. 我们没有一个人指望靠自己能够胜过魔鬼。 Jangan berharap kita bersandar pada diri itu untuk mengalahkan seperti cobaan itu. 必须要在基督里， Harus di dalam Yesus Kristus. 因为一不小心，我们就会落入魔鬼的网罗。 Jikalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak di dalam tangkalan daripada iblis. 大家知道这个人吗？ Apakah pernah tahu orang ini? 金贝克， James Baker. 金巴克， James Baker. 他是美国到现在还活着，1940年生，他是非常有名的电视布道家和牧师。 Dia seorang pengkhotbah televisi yang sangat terkenal pada saat itu. 他曾经也是全球最大的福音传播网的总裁。 Dia adalah seorang direktur dari penginjilan TV terbesar di dalam dunia. 他和他的太太，还有他整个的事工团队，极其的庞大和有影响力。 Dan dia bersama istrinya dan juga rekan-rekan sekerjanya punya pelayanan begitu luar biasa besarnya. 所以呢，他也成为了非常有名、非常有影响力的牧师和布道家。 Dia adalah seorang yang terkenal, seorang pengkhotbah ulung dan seorang gembala yang besar. 他们的服侍、他们的辅导，影响了全世界数以千万计的家庭和个人。 Penggembalaan dari James Baker dan juga konseling dari James Baker itu mempengaruhi banyak keluarga. 但是就是当他功成名就、人生处于巅峰的时候，问题来了。 Pada saat dia itu begitu berhasil dan mencapai puncak, muncullah masalah. 他的太太出轨， Dan istrinya sudah lewat, maksudnya 他 sudah 自己也 melakukan hal yang 出 tidak 他 baik. 自己也出轨。 Dan dia juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh. 那你这样做，我也做给你看看呢。 Karena istrinya berselingkuh, dia juga melakukan hal yang sama. 所以他就因为这个性丑闻，然后又因为他的事工团队里面出现欺诈、诈骗罪，他后来就被判刑坐牢。 Karena masalah keselingkuhan dia itu dan juga banyak korupsi di dalamnya itu sehingga dia dipenjara. 当他坐牢的时候，他安静下来，他就开始反思自己的信仰， Pada saat dia dipenjara, dia mulai menenangkan diri dan mengintrospeksi diri 认真读圣经， dan sungguh-sungguh membaca Alkitab. 发现他以前一直在传的是成功神学是错误的。 Dan dia sudah mengatakan bahwa ada kesalahan waktu saat dia menyampaikan Injil kemakmuran. 所以他真心悔改， Dan dia sungguh-sungguh bertobat. 而且他靠着主原谅那些伤害他的人。 Dan dia bersandarkan pada Tuhan untuk 原谅伤害他的人， mengampuni orang yang sudah bersalah yang menyerang dia. 他也接纳他自己。
Dan dia juga menerima diri sendiri. 所以他出狱之后就写了非常有名的一本书。 Pada saat dia keluar dari penjara, dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal. 我错了， Saya sudah bersalah. 就是他的忏悔录。 Ini sebuah artikel tentang pertobatan yang ditulisnya di 提 dalam 醒 buku. 着很多的基督徒 Dan sudah mengingatkan banyak orang Kristen. 不要去忽略属灵生命的成长， Jangan mengabaikan pertumbuhan rohani hidupmu sebagai anak Tuhan. 要有正确的真理作为根基。 Dan harus mempunyai dasar firman Tuhan yang benar untuk menjadi dasarmu. 他的教训就是因为有错误的神学，然后又忽略生命的成长，一直忙于各种各样的事工。 Dia punya kesalahan adalah dia tidak punya dasar iman yang kuat sehingga dia melakukan banyak pelayanan yang besar. 所以最后才出这么大的问题。 Dan sehingga karena tidak ada dasar iman yang bagus ini dia jatuh. 但是感谢上帝，他是属神的，所以他能够回头，出狱之后仍然侍奉上帝。知道吗？ Puji Tuhan karena dia ada milik Tuhan selamanya. Setelah dia keluar dari penjara dia tetap dipakai oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们都是基督徒，都是圣徒。 Saudara sekalian, kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikuduskan. 都是天国的公民， Kita adalah warga sorgawi. 我们拥有珍贵无比的身份， Kita punya status yang begitu tak ternilaikan. 而且是永远不会改变的身份。 Yaitu suatu status yang tak mungkin berubah selama-lamanya. 所以求主能够让我们珍惜自己的身份， Dan biarlah Tuhan menolong kita. Kita itu sungguh-sungguh menghargai status kita. 看重自己的身份， Dan menghargai status kita. 然后我们在基督里面靠着基督量力而行，去追求神圣，越来越像主。 Dan kita bersandar kepada Tuhan dan kita melakukan yang terbaik untuk memuliakan Kristus Yesus. 尽可能多的在我们有生之年去成为别人的祝福。 Dan di dalam hidup kita yang masih diberikan kesempatan ini, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. 将来能够蒙主纪念。 Dan bisa selanjutnya kita boleh dipuji oleh Tuhan. 愿主能够赐福我们个人、我们的家庭、我们的教会，都能够活出跟基督相称的这种美好的见证。 Biar Tuhan memberkati kita, setiap kita, baik di keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari, di gereja kita, boleh hidup kita itu sepadan dengan Injil Yesus Kristus. 最后，我也邀请大家来祷告。 Dan terakhir kita akan berdoa. 如果今天不管是现场还是线上听到的弟兄姐妹， Baik yang Anda ada di online di rumah ataupun yang onsite di sini. 如果有人还没有真正的归信主耶稣，没有认罪接受耶稣的人， Jika ada orang yang betul-betul belum percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, 我要求你能够来祷告， saya mohon Anda untuk berdoa 看重现在的机会。 dan menitip beratkan kesempatan yang berharga ini engkau ambil. 如果有人是已经远离神很长时间的， Jikalau engkau adalah orang yang sudah jauh dari Tuhan cukup lama, 也愿你能够回到天父的怀抱， bila engkau balik lagi lah untuk di dalam pelukan cinta kasih Bapa di surga. 如果你跟神的关系很正常很好， Jikalau di dalam imanmu hubungan engkau dengan Tuhan itu begitu normal dan baik adanya, 愿你向神献上感恩， dan engkau bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerahnya. 有亏欠的地方求主赦免。 Ada pelanggaran, ada kesalahan, biar Tuhan mengampuni dosa kita. 我们每个人围绕自己圣徒的身份和行事为人跟福音相称的情况来做回应 Bila 祷告。 setiap kita berdoa untuk kita menjadi orang kudus ini dan hidup kita boleh sepadan dengan Injil Yesus Kristus. “天父，我们感谢你， Bapa di dalam surga kami bersyukur 你赐给我们的恩典是何等的浩大， Engkau memberikan anugerah begitu besar adanya. 你让我们这些罪人已经成为圣徒，永远归属于你。 Engkau menjadikan kami orang berdosa itu menjadi orang-orang kudus dan milik Engkau selama-lamanya. 恳求真理的圣灵常常提醒我们、激励我们，让我们珍惜，让我们知道我们拥有如此宝贵的身份。 Biar roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kepada kami, kami punya status yang begitu berharga.
让我们也真正从心里面去看重自己，看重其他的弟兄姐妹， Bila di dalam hati kami menghargai diri kami juga menghargai orang lain. 并且靠着你，能够在基督里面去面对我们的软弱，面对别人的问题。 Bersandar kepada kuasa Tuhan, kami boleh menghadapi segala kelemahan dan persoalan yang kami hadapi. 以至于我们能够活得更加像你， Sehingga hidup kami boleh sepadan dan serupa dengan Engkau. 有真实的生命的见证。 Dan sungguh-sungguh boleh jadi saksi yang sungguh. 求主你帮助我们， Tolonglah kami ya Tuhan. 愿你借着你的福音来呼召还没有真心归向你的人， Bila Injil Tuhan Engkau memanggil lebih banyak orang yang belum percaya kepada Engkau. 让他们看到你为他们所预备的是何等的恩典。 Dan biarlah mereka boleh melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat yang begitu berlimpah bagi mereka. 也愿你借着你的恩典的呼召，呼召那些浪子能够回家。 Dan juga melalui Injilmu Engkau memanggil orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah untuk kembali kepada Tuhan. 使他们重新回到你爱的回报。 Sehingga orang-orang yang tersebut bisa datang kepada Tuhan. 主啊，你恩待我们，听我们每一个弟兄姐妹在你面前的祷告， Dengarlah dan berkatilah setiap seru doa kami, ya Tuhan. 是为着你自己在末世，在这个世界罪人当中所希望我们活出来的见证。 Dan biarlah pakai kami di dalam akhir zaman ini, kami boleh menjadi alat Tuhan untuk beri saksimu. 求主施恩帮助， Dan berkatilah, tolonglah kami. 我们祷告交托感恩，奉主耶稣的 Dalam 名， nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin.